Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang dihormati Datuk Pengerusi Masjid Al-Quddus yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, pertama kalinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan harapan kita semua dapat, iaitu syafaat uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melalui ibrah, iaitu mengharungi atau mempelajari dan membaca dan mengambil pelajaran daripada Isra' wal Mi'raj untuk membentuk diri kita syakhsiah Muslim pada masa kini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, apabila kita berbicara tentang iaitu Al-Isra' wal Mi'raj, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan atau mengajarkan, atau para sahabat mengambil ibrah daripada Isra' wal Mi'raj ini adalah sebagai suatu peristiwa yang bukan dianggap biasa, tapi adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Jadi sebelum kita mula bagaimana boleh Al-Isra' wal Mi'raj ini menjadi suatu topik yang wajib untuk biasanya masjid-masjid dan masyarakat Muslim bergiat di dalamnya, perlu saya jelaskan bahawa fakta yang saya ambil adalah berasal daripada kitab ini kitab dia, iaitu kitab bernama Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra'i wal Mi'raji Khairil Bariyah, karangan Abu Yasir Muhammad Alwi Al-Maliki. Kerana apa? Kerana Kissatul Mi'raj ini dikarang oleh ulama sangat banyak. Ada yang mengarangnya melalui jalur hadis-hadis Nabi SAW. Jadi dalam kitab hadis misalnya, disusun bab khusus membahas Isra' wal Mi'raj sahaja. Itu juga ada. Ada pula membahasnya melalui jalur As-Sirah An-Nabawiyah. Jadi kitab sirah dengan kitab hadis ini dua benda yang berbeza, ya. Jadi jangan menilai sirah ini adalah kitab hadis. Kitab hadis ni dia adalah membahas tentang akhbar, hadis-hadis Nabi, kisah-kisah, bukan kisah saja, iaitu apa yang sampai kepada kita, sama ada ucapan, perbuatan atau takrir, iaitu penetapan baginda Nabi Muhammad SAW dengan sanadnya, perbahasannya yang sampai kepada para muhaddisin, ahli hadis, dan mereka bukukan dan mereka nilai, ada yang tidak dinilai, ada yang mengumpulkan sahaja. Itu adalah kitab hadis. Tapi bila bahas tentang sirah, ulama menceritakan dengan bentuk tarikh, sejarah, dengan bentuk iaitu apa yang sampai kepada mereka melalui kisah-kisah sejarah. Maka sirah ini ulama tidak begitu keras, tidak begitu tasyaddud di dalam meriwayatkan kisah tersebut. Saya kutip atau saya nukil daripada salah seorang ulama besar di Maghribi yang bernama Syekh Muhammad Sa'id Al-Kamali. Beliau berfikiran, atau bukan kita kata mazhab dia mazhab Maliki, tapi taujih cara beliau adalah lebih kepada manhaj salafi sebenarnya. Tapi herannya beliau berbeza dengan yang ada di Malaysia, dengan salafi di Malaysia.
Kerana beliau menyatakan dalam satu pertemuan tertutup antara kami, saya dengan Sahibu Samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Lokman, dan juga beberapa penyelidik dan juga jawatan kuasa fatwa di berbagai negeri ketika itu, beliau menjelaskan bahawa di dalam sirah ini ulama memang tasahul. Kita panggil tasahul itu agak mudah untuk menerima suatu periwayatan. Kerana Isra' wal Mi'raj itu kisah. Berarti dia sirah, dia tarikh, dia sejarah. It does not define or construct any theological cause. Dia kata macam tu. So, ia tidak membentuk apa-apa perbahasan yang bersifat akidah. Apakah itu akidah? Perkara yang kita percaya. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan hari akhir, beriman dengan qada dan qadar. Itu akidah. Tapi kita berbicara tentang fadail, kisah, ibrah yang menyebabkan ia suatu motivation kepada umat Islam. Maka ulama tasahul. Ini, jadi kita kena faham tu dulu. Maka apabila kita tahu perkara ini, ulama mengarang kisah Mi'raj, Isra wal Mi'raj kadang-kadang bukan di dalam kitab hadis yang tasyaddud, yang bukan tasyaddud dalam erti disiplin hadis itu betul-betul dipegang. Tapi apabila berbahas tentang sirah nabawiyah, mereka agak longgar tasahul. Jadi oleh sebab itu, sirah an-nabawiyah karangan Imam Ibn Ishaq misalan dia, yang pernah dikritik oleh beberapa orang yang di Malaysia misalnya, mengatakan bahawa ini dia tu Syiah, ditolak. Tapi Syekh Kamali dia Salafi. Dia kata tak. Tasyayyu'h di zaman tersebut, bila ulama kata yatasyayya'u, iaitu Ibnu Ishaq ini tasyayyu'h, yatasyayya'u tu kalau terjemah literal tu macam nak jadi Syiah. Itu bukan berarti dia nak jadi Syiah seperti kita tahu hari ini. Syiah di Iran tu bukan. Yang dimaksud tasyayyu'h di zaman dia adalah dia ini adalah seorang yang mendahulukan atau mendahulukan Ali daripada sahabat yang lain. Berarti menetapkan Ali keistimewaannya lebih tinggi daripada sahabat yang lain. Dan perkara ini khilaf di dalam ulama-ulama akidah. Tetap ada. Walaupun Asy'ariyah dia kata Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali itu khilaf. Tapi di kalangan Asy'ariyah ada yang mendahulukan takdim Ali an sa'ir sahabah. So benda ini bukan benda yang menyebabkan seorang itu keluar ahli sunnah, ahli bid'ah, fasik, yang sehinggakan riwayat dia tidak boleh diterima. Maka ulama mengatakan bahawa Imam Ibn Ishaq tetap muktabar. Laulahu, kata-kata Syekh Abu Lais, salah seorang tokoh hadis di UIA yang dibanggakan oleh hatta golongan Salafi sendiri, bahawa Abu Lais sendiri dia mengatakan depan saya, orang yang menolak Ibn Ishaq berarti apa? Laulahu, kalau tidak ada dia, tak ada sirah nabawiyah. Dan dia defend Ibn Ishaq. Ini Abu Lais masih hidup, boleh pergi ke UIA, tanya dia. Sebab dia cakap tu bukan depan saya seorang. Ada beberapa pelajar waktu itu, kita tahun 2011 2011 saya memang mengaji direct dengan dia. Yang ini wajah dengan wajah, ialah 5-6 orang bertalaki, dan kita tanya soalan-soalan yang kontroversial, yang orang salah faham. Dari sinilah Qissatul Mi'raj itu ada dua cara periwayatan dia. Satu jalur hadis tadi, yang satu dalam bentuk sirah. Dan dalam bentuk sirah ini terjadi mungkin ikhtilat, terjadi mungkin percampuran antara yang sahih dan tidak sahih. Tapi bila kata tak sahih, tak semestinya palsu. Boleh jadi ada yang palsu, ya. I'm not against it. Bukan saya kata menafikan semuanya sahih, tak. Semuanya daif saja, tak ada yang palsu, tak. Mungkin ada yang palsu, tapi yang tidak derajat sahih tapi masih daif misalnya, itu ulama menyebutkannya. Jadi hadirin wal hadir hafizakumullah, Isra' wal Mi'raj terjadi ketika baginda SAW masih di Mekah. Kita panggil dengan Makki. Ketetapan dan berlakunya Isra' wal Mi'raj ini pertama disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, maksud kalau kita terjemahkan maha suci. Allah alladzi itu Allah. Asra, yang telah menjalankan, yang membuatkan hambanya atau menjalankan bi'abdihi pada hambanya. Lailan, pada waktu malam, min masjidil harami, daripada masjidil haram yang ada di Mekah, ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa yang ada di Palestin. Alladzi barakna, yang mana kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, memberkati haulahu, sekitarnya, iaitu linuriyahu, keadaan ini yang Allah barakahkan supaya kami menunjukkan kepadanya, iaitu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran kami. This is one of the ibrah, of the most important aspect, to show, iaitu, bahasa Inggeris pula, untuk menjelaskan kepada Rasulullah SAW, iaitu kepada umatnya dan kepada yang tidak beriman, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar wujud dan tanda kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tanda baginda SAW adalah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kebesaran Allah dan juga tanda kesahihan dan pensabitan baginda Nabi Muhammad SAW. Innahu huwas samiul basir. Jadi Allah SWT ini zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kisah dia bermula seperti apa? Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang sangat susah ketika di Mekah. Bagaimana tidak? Beliau di pulau, kewafatan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, kewafatan iaitu Abu Talib yang selama ni defend baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia sepatut jadi peacemaker. Jadi Quraisy tak berani nak lawan Nabi Muhammad SAW sebab ada Abu Talib yang ada berada di tengah-tengah. Jadi peristiwa-peristiwa ini menyebabkan hati baginda SAW merasa kehilangan, merasa susah. Dan setelah beberapa waktu, dengan kesabaran yang sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW peristiwa Isra wal Mi'raj. Apakah kisahnya? Iaitu dimulai bahawa baginda SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan dikhabarkan akan dibawa dalam suatu perjalanan yang magnificent dan dibedah jantung baginda SAW. Dan kita tahu syakul sadar, iaitu baginda SAW ni dibedah beberapa kali, dan ini sabit sahih. Mungkin orang tanya, tak logik Ustaz. Dah betul, hari ini seolah-olah diajarkan bahawa cerita-cerita, khabar-khabar tentang karamah itu semua mengarut, merepek. Jadi apa-apa yang konon tak logik, ini kita kena tolak. Lalu mukjizat ni macam mana? Syakul sadr, dibedah jantung baginda sallallahu alaihi wasallam, dicuci hatinya supaya tidak ada penyakit-penyakit hati. Tuan-tuan, hati kita penuh lah penyakit hati. Kita tak dapat pergilah doktor IGN operate, saya nak bersihkan hasad dengki yang ada dalam hati saya. Boleh? Doktor, ni tak betul ke budak ni? Kita boleh dianggap orang gila. Oh, Ustaz tu Nabi beza dengan. Ya, ini perbahasan akidah. Kullu ma yajuzu lil anbiya'i mu'jizatan yajuzu lil awliya'i karamatan. Kaedah tersebut. Ulama-ulama kata, semua benda yang harus bagi Nabi sebagai mukjizat, harus bagi para wali sebagai karamah. Yeah, but I'm not talking about siapa yang dibelah dada di kalangan selain Nabi Muhammad SAW. Saya tak kata tu. Tapi kita nak kata benda itu betul-betul terjadi. Dan jangan kita letakkan konsep logik yang kita faham dalam bahasa Inggeris, logik, ke dalam konsep yang berlaku dalam hukumul adah, perkara yang bersifat adat
Adat ni adalah benda yang bukan adat resam Negeri Sembilan, iaitu adat seperti fizik. Fizik ni apa? Kita jalan atas air. Boleh ke tak boleh? Mana boleh, tenggelam lah Ustaz. Logiknya tenggelam lah Ustaz. Tak, itu bukan logik. Itu kita panggil secara fizik dia, kita tenggelam lah kerana ada gravity. Correct? Dan benda itu tidak keras, dia cair. Maka benda yang berat akan tenggelam pada benda yang cair. It is fizik. Fizik ini hukum adat. Boleh ke mencari-cari adat? Kenapa tak boleh? Ulama sepakat. Imam Ibn Taymiyah yang diagungkan oleh Salafi sendiri mengakui karamah itu mungkin terjadi. Dalam kitab dia, kitab akidah dia. So dia menerima benda-benda pencari adat. Tiba-tiba datang ustaz-ustaz pada hari ini, dia nak mengelirukan orang awam, menganggap benda ni perlu ditolak sebab tak masuk akal. Hukum akal bisa. Hukum akal 1 + 1 2. Ini akal. Saya berkata 3, tak betul lah akal dia. Kan? Seperti kita kata, tempat ini kosong. Benda ini jirim, mengisi ruang kosong. Kalau dah mengisi ruang kosong, tangan tak boleh masuk lah. Ini akal. Kan? Hadirin wal hadir hafizakumullah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam dicuci hatinya, lalu dibawa naik burak. Mudah dia lah kita nak sebut. Dibawa naik burak. Berarti ada binatang yang tak pernah kita nampak. Burak ni binatang, sejenis binatang yang memiliki kelajuan dia macam roket lah kot, atau lebih laju dia roket lah kan. Zaman sekarang orang dah lompat-lompat. Jadi terjadi iaitu adanya burak membawa baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke beberapa tempat sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Termasuk pergi ke mana? Di Tur Sina, Mount Sina, tempat Nabi Musa alaihissalam yang ada di atas gunung tu kan. Bagi dia kan, waktu dia ni pergi ke situ, turun sampai melalui Quds, melihat tiang-tiang, mimbar-mimbar, istana-istana yang ada di Quds. Ni Al-Quddus. Masjid Al-Quddus. Saya confuse. Kudus dari Kudus nama Allah atau Al-Quds? Itu saya tanya. But just to say, Al-Quds juga memiliki makna yang tak jauh beza dengan makna ini adalah tanah suci, kan? Yang disucikan. Kerana apa? Al-Quds ini is the land, tanah yang lahir dan terdapat di situ banyak para nabi. Bukan wali saja, nabi. Nabi itu banyak. Ada Nabi Musa, ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Maryam ada dekat situ, Nabi Isa alaihissalam. Sebelum tu kita boleh rujuk banyak Nabi yang ada di Quds. So is one of the magnificent center, a place yang menjadi tempat orang pilgrimage ke situ. Yalah, Yahudi dia orang pilgrimage ke situ. Kristian orang jaga, that for them this is a sacred place for them. Tapi bila Rasulullah SAW dibawa ke situ, kita tahu Dome of Rock dan lain-lain kan. Sebab itu kalau tuan-tuan, saya tak tahu sekarang aman ke tak aman, tapi saya tak dapat pergi. Mak saya teringin nak pergi. Sebelum COVID dah nak bayar tiket pergi dah, tapi cancel sebab COVID lah. Dan sekarang tak tahu aman ke tidak. But if you have the chance, you have to go. Why not? Dan kita menolong umat Islam di situ. Jadi Al-Quds, dan di sinilah baginda sallallahu alaihi wasallam dari situ diangkat. Diangkat melakukan solat jamaah. Jadi kalau sebelum kita teruskan ni, dalam ilmu akidah kita belajar Al-Firaq. Firaq ni akidah golongan yang lain daripada ahli sunnah, golongan sesat. Salah satu dia adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni disebut diorang terlalu rasional. Kalau bahasa Arab dipanggil ra'yun. Dia paling lebih banyak kepada mazhab ra'yi, mazhab yang bersifat rasional dibandingkan nas. Means Al-Quran dan sunnah ni mereka ketepikan
dan mereka mengandalkan akal. Itu Mu'tazilah. Dalam Isra' Mi'raj, mereka cannot accept that Prophet Muhammad SAW melakukan perjalanan tersebut. So, diorang kata, ya, Isra' wal Mi'raj ini ada, but hanya dalam mimpi. Can you imagine? Dia anggap bahawa Isra' Mi'raj ni hanya dalam mimpi. So, basically is like, yalah mimpi je lah. Mimpi boleh. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dia berkali-kali mimpi Allah. Tapi apa yang dilihat itu bukanlah Allah SWT kan? Sebab Allah tak boleh digambarkan, tak boleh apa. So macam mana Ustaz? Allah jadikan sesuatu yang diperlihatkan. Lebih kurang macam tu. Tapi bukan Allah SWT. Ini. Macam mana? How can you say Allah SWT berupa ke? Dan lain. So itu perbahasan ulama'. Ada yang kata mustahil, ada yang kata mungkin. Buktinya Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. So saya bukan nak bahas tu. But the Mu'tazilah, they have that idea. Sebab bagi mereka ini benda mengarut. Benda pelik. So benda ini dah dibawa ke dalam hari ini di Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia melalui Facebook ni semua. Persepsi bahawa benda yang khawarikul adah, perkara yang mencari-cari adat ini adalah perkara karut. Yang akhirnya dia orang ingkar. Dan ini very very bahaya. Sebab apa? Dia mungkin pada hari ini akan lahir orang jahil, tak mengaji. Dia akan percaya bahawa Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha itu bukan fizikal, tapi hanya mimpi. Or not, macam-macam dia boleh pelakkan, boleh pindahkan. Dan this is what happened among the Quraniyun. Orang yang berbangsa Qurani. Dia hanya nak Quran, dia tak nak hadis Nabi. Dia kata Nabi Muhammad SAW tu manusia. So manusia ni kalam, dia boleh salah. You see? So akhirnya jadi orang yang anti hadis. Ini bahaya, boleh jadi sesat. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra' Mi'raj, salah satu peristiwa adalah solat bersama para anbiya. Para anbiya. Jadi dia menjadi imam. Di belakangnya nabi-nabi yang lain. I thought nabi-nabi yang lain dah meninggal dunia. Kenapa boleh solat bersama? Berarti nabi-nabi ini ahya'un fi kuburihim. Mereka ni adalah roh-roh yang hidup. So they are like men, like us. Means they have action. They can pray to Allah SWT. They prayed. Diorang berhaji, bersolat dan lain-lain, bertawaf dan lain-lain. Ini disebutkan dalam kitab-kitab. Sehingga Imam Suyuti mengarang kitab menerangkan tentang Al-Anbiya Ahya'un. Mereka ini hidup. Don't think that they are died. Imam Romli dalam fatwa dia katakan bahawa para nabi itu ahya'un ba'da mautihim hum ahya'un fi kuburihim. Setelah kematian mereka, kewafatan mereka, mereka hidup di kubur-kubur mereka. Sebab itu konsep yang dibahaskan pada hari ini, duk kecoh ni. Orang pergi ziarah kubur, berdoa dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia dituduh sebagai syirik. Kerana minta kepada selain Allah, dia dah mati, dia tak boleh. Kenapa? Bukannya dia percaya Nabi Muhammad SAW tunaikan, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata doktor tolong ubat saya, I don't believe that the doctor cured me. I don't even believe that ubat itu yang memberi, yang yu'athir, yang memberi kesan. If you do that, kita boleh jatuh syirik. Ya, betul kan? Obat kan yang sembuhkan ke Allah yang sembuhkan? Allah. So, ini peristiwa Isra' Mi'raj terjadi. Solat bersama para anbiya. Lalu baginda SAW naik satu derajat, level one, level to another. Berbagai kisah yang tak dapat untuk disyarahkan satu persatu. Dalam peristiwa ini terjadi dialog dengan para anbiya. Nabi Adam AS. Aku tok nenek engkau. Secara jasad lah. Kerana Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Bani Adam. He is bashar. Maka dalam ilmu akidah kita ada konsep yang namanya Nabi. Syarat pertama dia kena basharun, dia kena manusia. Iaitu dia kena keturunan
Nabi Adam alaihi salam. It cannot be jin, it cannot be syaitan, it cannot be animal. Animal, I mean binatang selain daripada anak Adam. Contoh dia binatang ni apa? Iaitu kuda ke, monyet ke, apa ke, tolak. Sebab itu kita tolak evolution, teori evolusi Charles Darwin, kita tolak, of course. Itu ideologi kufri. Jadi ada peristiwanya bertemu dengan Nabi Adam AS dengan Nabi-Nabi yang lain, termasuk Nabi Musa AS, dan naik sampai tingkat tertinggi. Dalam hal ini ulama mengatakan bahawa Buraq tidak naik, dia duduk di bumi. Kan dia dah bawa Nabi SAW terbang laju sampai ke Masjidil Aqsa, dia parking kat situ. Itu menurut qaul yang sahih. Ada yang kata tak, dia ikut naik, tapi itu muqabilus sahih atau yang bukan masyhur. Ini yang disebut oleh Abu Yasir Muhammad Ali Maliki. Bagi saya beliau muhaddis hebat. Syekh Muhammad Ali Maliki ni muhaddis hebat. Jadi dia ni termasuk ulama di Masjidil Haram yang memang disegani. Video-video beliau bagaimana beliau berorasi. Beliau sangat alim. Kitab dia satu depa tak cukup, tuan. Saya beli kitab dia tu semua whole collection. Satu depa saya ni. Ada satu lagi dia kata 3 jilid itu habis hari tu. Tak sempat dah nak beli. Tapi 3 jilid ke 1 jilid tak ingat. Tapi dia kata tebal. Yang itu habis. Semoga dapatlah in the future. So ini Syekh Muhammad Limanki, salah satu dia ini. Jadi hadirin wal hadrat hafizakumullah. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Sidral Muntaha, pergi sampai ke atas Sidral Muntaha di titik penghabisan, yang